Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Warihin dalam Berita Pagi. Isu penjualan stoking tertera kalimah Allah, syarikat KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad serta pengarah-pengarah syarikat berkenaan akan dibawa di Mahkamah Session Shah Alam. Jabatan Peguam Negara memaklumkan pendakwaan akan dilakukan mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana sengaja berniat melukakan perasaan agama orang Islam dengan cara mempamerkan stoking bercetak kalimah Allah di rak pameran bagi tujuan jualan. Syarikat Shin Jian Chang Sendirian Berhad dan pengarah-pengarahnya juga akan didakwa di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan kerana telah bersubahat sebagai pembekal stoking bercetak kalimah Allah kepada syarikat KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan tiada tolak ansur terhadap perbuatan hina agama hingga menggugat keharmonian negara. Ujar beliau, pelaku akan berdepan tindakan tegas dan profesional serta pendakwaan mengikut jalur undang-undang. Jelas Perdana Menteri, kerajaan tidak campur tangan dalam proses siasatan berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah. Jadi saya beri laluan penuh. Tan Sri Azhar tahu sikap saya. Tidak campur dalam urusan siasatan, tapi senantiasa mengeza. Jangan tolak ansur. Selamatkan negara dan biar tindak tegas untuk menentukan supaya jangan berlaku gerombolan-gerombolan luar daripada jalur hukum. Tiga projek mega di Perak bakal mengangkat negeri itu sebagai antara negeri utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Tiga projek tersebut, Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian, Lembah Teknologi Tinggi Automotif Tanjung Malim dan Bandar Perindustrian Maritim Lumut. Keyakinan itu disuarakan Perdana Menteri berdasarkan kepada kesungguhan Menteri Besar dan pasukannya merealisasikan Pelan Perak Sejahtera 2030. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada saudara Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Perak yang mengemudi negeri ini, memusatkan perhatian, mengangkat Perak sebagai negeri yang punya potensi pertumbuhan ekonomi yang segar. Dengan kesungguhan saudara Syahran ini, satu Menteri Besar dan rakan-rakan beliau di negeri Perak, terutama dengan tiga program raksasa ini, saya yakin insya-Allah akan mengangkat Perak di antara negeri utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Perdana Menteri berucap pada majlis berbuka puasa Madani Negeri Perak di Kolej Politek Mara Meru. Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan RM291,000 kepada 34 masjid dan 35 surau dalam Parlimen Tambun. Cuaca panas dan kering yang dialami ketika ini dijangka beransur pulih menjelang pertengahan April. Ini susulan permulaan fasa peralihan monsun yang dijangka bermula pada 29 Mac ini hingga Mei, sekaligus menandakan berakhirnya monsun timur laut yang berlaku sejak November lepas. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia Muhammad Hilmi Abdullah, semasa fasa peralihan tersebut, kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman Semenanjung, barat Sabah serta selatan dan tengah Sarawak berpotensi berlaku ribut petir dan hujan. Ini terutama pada waktu petang dan awal malam. Ia menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Justru MAP Malaysia menasihatkan orang awam lebih waspada dan peka dengan ramalan dan amaran cuaca dalam tempoh tersebut. Permohonan kewarganegaraan mampu diproses dan diluluskan dalam masa setahun setelah pindaan perlembagaan mendapat sokongan di Parlimen. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut tertaluk dokumentasi yang lengkap. Bila pindaan ini lulus, kami harap lulus. Okey? Permohonan warga negara selepas ini ya, ialah permohonan yang akan diberitahu keputusannya
dalam masa setahun. Okey? Ini komitmen kami. Beliau ditemui pada majlis perjumpaan khas bersama pengurusan tertinggi Kementerian dan Media di Putrajaya. Pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat semalam. Semua pihak bertanggungjawab untuk memastikan kanak-kanak dan remaja tidak terjerumus dalam isu sosial sehingga menggugat pembelajaran mereka di sekolah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan kementerian yang berkaitan perlu bersama-sama menyumbang saranan kepada Majlis Sosial Negara bagi memperbaik keadaan sosial dalam negara. Kerisauan kita adalah lebih kepada keadaan sosial dalam negara kita. Jadi ia merangkumi perkara seperti ini di mana kita mahu supaya yang menjadi tenaga pengajar itu pun mempunyai nilai-nilai yang sepatutnya sebagai seorang pendidik, dan mengharapkan semua pihak bertanggungjawab untuk memastikan mereka juga turut menjaga anak-anak ataupun remaja ini yang seharusnya teruskan pelajaran mereka. They should be continuing with their education, bukannya membuat kerja lain dulu lah. Datuk Seri Nancy ditemui pada majlis berbuka puasa bersama kumpulan SASAR, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dengan kerjasama 99 Speedmart. Beliau mengulas mengenai isu seorang guru wanita di sebuah sekolah menengah yang didakwa menjalinkan hubungan dengan pelajar lelaki yang tular dalam media sosial. Siasatan kes kematian pelajar lelaki Kolej Vokasional di Lahad Datu. Satu pasukan khas polis ditubuhkan bagi menyiasat kes berkenaan. Task Force ini diketuai oleh ACP Saral, iaitu Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Siasatan dan Perundangan untuk membantu memastikan perjalanan siasatan ke atas kes ini dibuat secara cepat, profesional dan teratur. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Sambutan Hari Polis ke-217 tahun 2024 Kontijen Sabah. Teknologi satelit orbit rendah bumi antara teknologi baharu yang sedang diteliti. Keperluan itu bagi meningkatkan akses jalur lebar terutama di kawasan pedalaman. Memaklumkan kepengetahuan sidang Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menjelaskan teknologi fixed wireless broadband berupaya membantu backhaul bagi menara yang jauh dari lokasi yang mempunyai gentian optik. Ketiga adalah teknologi yang agak menarik dan belum lagi digunakan, tapi ianya dinamakan direct to cell ataupun direct to device. Ini sangat bersesuaian kerana ia bermakna kita tidak bergantung harap kepada menara-menara untuk memancarkan signal, tetapi kita boleh menggunakan phone kita untuk berkomunikasi terus dengan satelit. Dan itu yang seolah-olah menjadi menara. Ini teknologi baru yang mungkin akan dilaksana sekitar 2025. Melalui jendela pula, 2,395 menara baharu telah siap dan beroperasi. Sementara 39,983 stesen pemancar telah siap dinaik taraf di seluruh negara. Baik, sempena sambutan Hari RTM 1 April ini, unit drama RTM tampil dengan drama pendek khas bertajuk Hari Itu Dalam Sejarah. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman yakin drama itu mampu memenuhi tuntutan semua peringkat tontonan dengan mesej padat. Ini adalah satu hasil apabila kita letak jiwa kita, apabila kita memberikan apa yang orang panggil dalam bahasa Inggerisnya passion, ya. Jadi hasilnya adalah satu yang sangat membanggakan. Jadi saya rasa penonton mesti tengok yang ini, ya. Dia tajuk adalah Hari Itu Dalam Sejarah, ya. Dan saya terhibur semasa menonton sebentar tadi dan saya rasa ini satu garapan yang sangat hebat dan dengan tim yang bagus. Beliau memberitahu selepas majlis pratonton Hari Itu Dalam Sejarah di Wisma Radio Angkasa Puri. Drama dengan latar tahun 80-an tersebut mengisahkan seorang guru yang memiliki televisyen warna dan telah menjadi kebanggaan penduduk kampung.
Ia dibintangi Khair Rahman, Raja Azri, Nadia Akilah dan kumpulan Takal. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.